Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 5. Kita nak teruskan lagi pembelajaran kita berkenaan dengan pembangunan pengaturcaraan dalam mikropengawal. Topik yang cikgu nak bawakan pada kamu pada hari ini adalah perkakasan untuk perisian pengaturcaraan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk belajar bagaimana untuk menguraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengaturcaraan, di mana cikgu harap kamu semua akan dapat menerangkan fungsi semua perkakasan yang digunakan bersama perisian pengaturcaraan. Okey, contoh perkakasan yang kita nak kenal: soket, wire, diode, pemancar cahaya, pembas dan juga motor. Okey, perkakasan pertama yang kita nak kenal pada hari ini, tak kenal maka tak cinta, iaitu papan mikropengawal. Inilah jantung bagi projek yang akan kita nak jalankan, iaitu papan mikropengawal ataupun dalam bahasa Inggerisnya microcontroller board. Ada banyak jenis microcontroller board, tetapi yang cikgu nak tunjuk pada kamu hanya satu contoh sajalah, iaitu papan Arduino Uno. Apa fungsi papan mikropengawal ini? Fungsinya adalah untuk mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Bila kita lihat papan mikropengawal ini, kita tak tahu apakah komponen-komponen kecil yang ada dalam papan mikropengawal ini. Okey, kita lihat, kita cuba kenal dahulu sebahasa sedikit berkenaan dengan papan mikropengawal ini. Yang pertama, itu bahagian yang pertama yang aku nak kenal kepada kamu adalah reset button. Okey, kemudian USB jack, iaitu dia berfungsi untuk sebagai sambungan bagi USB kabel kamu nanti. Okey, USB to serial IC, integrated circuit. Resettable fuse. Okey, fuse boleh reset. 16 MHz crystal. DC power jack. Di bahagian situ, DC power jack. 3.3 volt voltage regulator. Power pins. Di bahagian seterusnya, analog input output pins. Atmel Atmega 328, iaitu nama prosesor yang ada dalam papan mikropengawal kita ni. Power LED. Digital input output pins. Di bawah analog input output pins, yang di bahagian atas ini adalah digital input output pins, dan TXRX LED. Okey, inilah sebab sedikit yang cikgu nak kenalkan pada kamu. Kalau tak kenal langsung, kita tak tahu apa yang akan kita handling nanti. Sekurang-kurangnya bila kamu melihat gambar rajah seperti ini, kamu tahu bahagian-bahagian kecil yang ada dalam papan mikropengawal. Seterusnya, komponen ataupun perkakasan yang kedua adalah switch tekan, push switch. Okey, fungsinya adalah untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Okey, jadi litar elektrik ini arus elektrik akan diputuskan ataupun disambungkan dengan menggunakan switch tekan ini. Biasanya kita namakan dia sebagai normal open, normal NO, dipanggil NO. Normal open tu maksudnya dalam keadaan biasa kalau kita tak tekan, litar akan terbuka. Litar terbuka tu maksudnya switch ataupun arus elektrik tidak akan mengalir. Jadi bila kita tekan, kita push, barulah arus elektrik akan mengalir, dan apabila litar tersebut sudah lengkap. Perkakasan seterusnya adalah perintang tetap ataupun fixed resistor. Okey, fungsinya adalah untuk menghadkan arus elektrik. So, kadang-kadang arus elektrik yang masuk ke dalam komponen-komponen elektronik terlampau besar. Okey, terlampau besar. Jadi, boleh menyebabkan kerosakan kepada komponen-komponen tertentu. Jadi, kita memerlukan kepada perintah tetap, fixed resistor. Tapi sebenarnya ada satu lagi jenis perintah, iaitu dipanggil sebagai perintah boleh laras. Okey, ini adalah perkenalan kepada kamu bagaimana nak baca perintah tetap. Okey, nak baca perintah tetap ni, dia ada jalur-jalur. Okey, ada yang ada 3 jalur, ada 4 jalur, ada yang 5 jalur. Okey, kalau kamu lihat di gambar atas yang pertama tu, 4 band code, ada 4 jalur di sana. Okey, bagi jalur-jalur ni ada beberapa color, warna. Okey, warna yang pertama black, warna hitam. Warna hitam tu nilainya
sifar. Warna brown, coklat, nilainya 1. Warna merah, red, nilainya 2. Orange, nilainya 3. Yellow, kuning, nilainya 4. Green, nilainya 5. Blue, nilainya 6. Blue tu biru lah. Violet, ungu, nilainya 7. Grey, nilainya 8. White, nilainya 9. Kita ada gold and silver. Bagi gold and silver tu kita kira dalam segi multiplier ataupun tolerance. Tapi cikgu tak nak kamu terlampau concentrate pada benda itu. Yang cikgu nak kamu nak lebih kepada nak perkenalkan kepada kamu adalah berkenaan dengan beberapa warna daripada black sampai ke white, di mana nilai-nilai yang kamu kena ingat sifar 1 hingga nilai 9 itulah. Yang itu yang cikgu nak kamu lebih ambil perhatian. Tapi apabila kamu lihat terlampau banyak warna tu, kadang-kadang susah kamu nak hafal nilai bagi sesuatu warna. Jadi kita nak gunakan kaedah acronyms. Okey, kaedah acronyms untuk lebih memudahkan kita menghafal nilai bagi setiap warna pada perintan tetap tersebut. Okey, di sini satu contoh lah yang cikgu jumpa bagaimana nak ingat akronim bagi perintan warna bagi perintan tetap ini. Haji Cik Mat orang kaya hendak beli ubi kayu putih enggan pulang tanpa wang. Okey, jadi warna hitam tu haji, coklat tu cik, merah tu mat, oren tu orang, K kuning tu kaya, hijau H hendak, B biru tu beli, U ungu tu ubi, K kelabu tu kayu, P putih tu putih, emas tu enggan, P perak tu pulang, dan T warna tu tanpa wang. Okay. Jadi senang nak ingat. Haji Cik Mat orang kaya hendak beli ubi kayu putih enggan pulang tanpa wang. Tapi kamu boleh cipta kamu punya akronim sendirilah. Kamu nak ubah pada benda-benda lain yang lebih memudahkan untuk kamu hafal. Okay, seterusnya perkakasan yang dinamakan sebagai pembas ataupun buzzer. Okay, buzzer fungsinya adalah untuk mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Jadi pembas akan menukarkan arus elektrik kepada isyarat bentuk bunyi. Kalau kamu perasan pada badan pembas tersebut ada satu bahagian yang ada simbol plus ataupun tambah. Okey, sebenarnya bagi simbol tersebut menunjukkan terminal positif. Okey, jadi kaki yang selari dengan simbol tersebut terminal adalah merupakan terminal positif. Manakala yang sebelah lagi yang tidak ada simbol itu adalah terminal negatif. Jadi senang nak kenalkan. Okey, perkakasan seterusnya dipanggil sebagai LED, light emitting diode. Okey, ataupun diode pemancar cahaya dalam bahasa Melayu lah. Okey, tapi senang kita panggil LED. Okey, fungsi dia adalah untuk mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Jadi dia akan menukarkan arus elektrik, arus elektrik kepada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Okey, bagi light emitting diode LED, kalau kamu perasan, kamu akan dapati ada dua kaki. Satu kaki itu lebih pendek daripada sebelah kaki. Okey, apa fungsi dia sebenarnya? Sebenarnya ada rahsia di sebalik kaki-kaki yang sebelah panjang, sebelah pendek ni. Okey, yang sebelah panjang itu dinamakan sebagai anode. Okey, anode iaitu dia adalah terminal positif, manakala satu lagi kaki yang pendek itu kathode. Okey, kalau orang Semenanjung biasa panggil kathode. Pendek lah. Kathode. Okey, kathode itu adalah merupakan terminal negatif. Perkakasan seterusnya adalah papan reka ataupun prototype board. Okey, fungsi prototype board ataupun papan reka ini adalah untuk membuat sambungan litar dan komponen elektrik. Jadi komponen elektrik dan litar itu boleh disempurnakan ataupun disambungkan dengan menggunakan papan reka ini. Seterusnya, motor servo ataupun servo motor. Okey, fungsinya adalah untuk membuat gerakan bersudut hingga 360 darjah. Wire dan klip buaya, kedai klip. Fungsinya adalah untuk menyambungkan litar dari papan mikropengawal ke perkakasan yang lain. Wire memang memainkan peranan yang sangat penting untuk membuat sambungan di antara perkakasan ini. Kalau tidak ada wire, bagaimana nak sambung ataupun nak salurkan arus elektrik, pada susahnya nak sebut. Okey, seterusnya kita ada kabel USB kabel. Okey, USB kabel ni fungsinya adalah untuk memuat turun atu cara ke papan mikropengawal.
kita dah buat atur cara dalam M-Block ke ataupun Scratch ke. Kemudian bila kita nak kita nak muatkan atur cara tersebut untuk menjalankan atur cara tersebut dengan menggunakan papan mikro pengawal, kita akan muat turun dengan menggunakan kabel USB ini. Okey, kalau kamu lihat kepada kabel USB, dia ada banyak jenis tau kabel USB ni. Ada berbagai jenis kabel USB yang berlainan yang kamu boleh kenal dengan melihat kepada port. Okey, sambungan dia tu port. Kalau dulu kita ada teknologi USB 1.1 hingga 2.0, sekarang ini teknologi yang lebih laju lagi, iaitu dengan teknologi USB 3.0. Okay, kalau kamu lihat ada beberapa jenis port. Ada jenis Type A, Type B. Okay, Type A, Type B pun berbanding dengan 2.0 dengan 3.0 pun lain. Kalau 3.0 ni biasanya kalau kamu lihat ada warna biru-biru di sana pada bahagian port tersebut. Biasanya itu adalah merupakan USB 3.0. Kemudian kita ada juga Type Mini A, Mini B, Micro A, Micro B. Okay. Jadi dan Micro A, Micro B pun ada type USB 3.0 untuk Micro B juga. Jadi perbezaan ini mempengaruhi dari segi kelajuan ataupun speed penghantaran data bagi setiap kabel tersebutlah. Okey, jadi ini adalah merupakan latihan perkakasan untuk kamu. Lengkapkan jadual di bawah dengan melukis gambar perkakasan dan menulis fungsi-fungsi perkakasan yang telah kita kenal sebentar tadi. Okey, jadi lukis gambar dan fungsi dan cuba hafal bagi setiap perkakasan tersebut. Jadi cikgu rasa sampai di sini sajalah video kali ini dan cikgu harap kamu semua dapat memahami topik hari ini dengan baik, perkakasan untuk perisian pengaturcaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tata titi tutu. Ciao.